Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما رشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dikasihi Allah SWT. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dalam keadaan bagaimana sekalipun tuan-tuan Allah SWT, tetap Allah SWT telah kurniakan kita bermacam-macam nikmat, dan pemberi nikmat hanya sahaja Allah, zat yang maha sempurna, yang mampu untuk menyempurnakan segala hajat-hajat kita. Walaupun hajat kita ni nak dibandingkan hajat kita di dalam syurga Allah SWT jauh berbeza, tetapi di dunia ni hanya sahaja yang boleh menyempurnakan hajat kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis beritahu bahawasanya, jikalaulah anak Adam ni mempunyai satu lembah daripada emas, dia pasti akan menginginkan lembah yang kedua, ataupun lebih banyak daripada itu, tuan-tuan. Perkara tersebut adalah mustahil jika yang nak menyempurnakan hajat manusia tadi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menyempurnakan hajat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kullukum, semua daripada kamu adalah dalam keadaan telanjang, maka pohonlah pakaian daripadaku. Seluruh anak Adam dalam keadaan kelaparan, tidak ada makan, maka mintalah makan daripada aku. Dalam hadis yang lain Nabi beritahu, Allah SWT beritahu dalam hadis kursi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'amta fasta'in billah. Jika kamu nak meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang menyempurnakan, yang boleh membantu kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masalah yang paling kecil ataupun masalah yang lebih besar daripada yang kita tahu, tuan-tuan. Tidak ada masalah yang lebih besar kecuali seseorang yang ditimpa musibah di dalam kuburnya, mizannya, mahsyar dan tuan-tuan, dan seterusnya, sama ada dalam syurga ataupun neraka. Dan masalah ni boleh diselesaikan dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan berhenti memohon sampai kita tak boleh nak minta lagi bantuan daripada Allah SWT. Jangan kedekut untuk berdoa. Setiap solat kita, jangan lupa kita pohon pada Allah SWT setiap hajat-hajat kita. Kerana kadang-kadang dalam 24 jam kehidupan kita, kadang-kadang ada waktu yang mana ianya mustajab untuk berdoa, tapi kita lupa untuk berdoa. Terutamanya pada malam ini, malam Jumaat, malam yang Sayyidul Ayyam, yang makbul di sisi Allah SWT. Kerana itu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diperkenankan doanya untuk memeluk agama Islam, kerana Rasulullah telah berdoa di malam Jumaat. Malam Jumaat Nabi doa. Diperkenankan oleh Allah SWT, maka kita dapat seorang sahabat yang hebat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin. Sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, sebelum ini ialah tentang bagaimana adab-adab memotong kuku. Memotong kuku ni adalah sunnah, dan kita berhajat untuk memotongnya setiap minggu, beberapa hari. Kuku ni Allah SWT
gerakkan dengan izin Allah SWT untuk memanjang, dan kita perlu untuk memotongnya. Tapi yang seterusnya ialah yang ke-15, adab membangunkan rumah. Maknanya siapa nak mendirikan rumah, bukan rumah tangga. Rumah tangga tu dia lain lah, kaunseling lain lah. Cerita ni semua dah kahwin lah. Ini cerita untuk membina rumah, bangunan. Di antara adab-adab ketika membangunkan rumah ialah yang pertama, yang dianjurkan untuk meletakkan batu asas pertama adalah orang yang alim ataupun soleh. Masya Allah. Rumah tuan-tuan dia. Kita beri kemudian, Tuan Haji, Tuan Guru, saya ni nak ada hajat nak buat rumah. Kita biasa buat apa? Solat hajat, ataupun kita buat majlis. Dah dibina berumah tu, baru kita panggil orang surau, doa selamat. Pada hakikatnya sebelum tu lagi ada dah adab-adabnya yang perlu kita amalkan, iaitu memohon supaya orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang alim ini meletakkan batu asas pertama untuk rumah kita. Mana-manalah bahagian. Contohnya kalau kita ni batu asasnya ialah ikat batu ke, contoh kata. Mana-mana bahagian daripada rumah kita disempurnakan oleh para alim, para orang-orang yang soleh. Yang kedua, ini kalau buat rumah kampung boleh lah tuan-tuan. Kalau buat rumah dah siap tu, kita pun tak tahu siapa yang mulakan. Kalau kita ada tanah kat kampung nak buat rumah, ini cara dia. Yang kedua, memulai penggalian untuk pondasi pada hari Senin atau Khamis jika memungkinkan, dan perlu diketahui bahawa semua bulan dan hari adalah baik untuk memulai membangunkan rumah. Maknanya bermula projek tu pada hari Isnin ataupun hari yang Khamis, antara dua hari ini. Kontraktor mula datang buat permulaan tu pada hari yang disebutkan ini, ialah hari Isnin dan hari Khamis. Hari yang lain pun boleh, tapi kalau kita mulakan ini, insya-Allah ada kebaikannya. Lebih-lebih lagi kita nak membina masjid ataupun surau. Kita ni jarang-jaranglah nak bina surau atau masjid. Kalau kita pernah pergi ke Indonesia, tuan-tuan, setiap rumah dia ada masjid dia ataupun surau dia. Satu rumah, di depan rumah tu sebelum ke jalan besar dia ada surau dia sendiri. Setiap lorong tu ada surau, setiap rumah tu ada surau dia. Ini adalah orang kata amalan-amalan orang-orang terdahulu, memudahkan mereka untuk solat berjemaah. Mereka tidak pergi ke masjid yang utama, mereka ada tempat bersuluk dia. Satu rumah dia ada tempat bersuluk. Mungkin mewakili seluruh ahli keluarga. Mungkin mereka mendirikan solat tarawihnya di situ, tidak di masjid utama. Tetapi kerana hari ini tuan-tuan, kalau kita mengamalkan amalan ini berterusan, mungkin masjid kita yang utama akan sunyi. Kerana itu ulama telah beritahu bahawasanya kalau boleh kita bersatu dahulu di masjid jami' kita. Di Indonesia pada zaman 60-an, 50-an, mereka semua setiap 5 buah rumah ada satu masjid, surau, tempat bersuluk mereka. Masih lagi ada. Dan terkadang pada bulan Ramadan mereka menjadikan rumah-rumah kecil ataupun surau-surau kecil ni sebagai tempat i'tikaf mereka. Cumanya kalau kita takut semua ada rumah-rumah begini, takut masjid jami' sunyi. Jadi ulama asal Nabi tahu kita perlu untuk mengutamakan masjid jami'-nya. Ya, kita nak bina surau ataupun masjid ataupun rumah kita, tuan-tuan, mulakanlah pada hari Isnin ataupun hari yang Khamis. Yang ketiga, membaca surah Yasin sebanyak 40 kali pada setiap rukun-rukun pondasi rumah. Maksudnya rukun apa? Macam Kaabah dia ada rukun. Rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami. Maknanya penjuru. Begitu juga rumah ni,
Dia kata bahawasanya membaca surah Yasin sebanyak 40 kali pada setiap rukun-rukun rumah. 4 penjuru rumah tu sana 40 Yasin, 40 Yasin, 40 Yasin, 40 Yasin. Amalan 40 Yasin ni tuan dia. Allahu Akbar. Saya pernah bukan mengamalkan, bertanya dengan santri-santri yang sana, yang boleh dikatakan orang-orang pelajar-pelajar sana ni, dia punya sambil mendalami ilmu agama, mereka sendiri rohaniat dia hebat. Ada amalan-amalan khusus. Mereka kadang-kadang mengaji tanpa ada bekalan, tapi boleh diselesaikan dengan amalan-amalan ini. Kita perlukan yuran kan, mak ayah kita bayar yuran. Mereka kadang-kadang santri tak bawa apa-apa bekalan, yuran apa, tetapi boleh disempurnakan dengan amalan-amalan ini. Bagi seorang pelajar menyempurnakan 40 Yasin tu dah biasa. Satu ketika satu kumpulan santri ini nak mengerjakan umrah, tapi tidak ada bekalan. Tidak ada bekalan, tidak ada wang saku. Apa amalan yang mereka jalankan? Mereka selama 40 hari, setiap malam 40 Yasin, dan setiap waktu paginya mereka berpuasa selama 40 hari. Alhamdulillah, kita dapat lihat sendiri dekat depan mata kepala kita, semua mereka telah disempurnakan hajatnya dengan berbeza-beza punca rezeki. Yakin sungguh-sungguh kita mungkin kalau 40 hari itu mungkin hari pertama, hari kedua, ketiga, masuk hari yang kelima dah down nak buat kan. Sempurna 40 hari dengan amalan tersebut, setiap malamnya 40 Yasin, pada pagi hari ini berpuasa sunat, untuk supaya Allah SWT menyempurnakan hajat-hajat mereka. Alhamdulillah, Allah SWT sempurnakan dengan amalan ini. Jadi di sini beritahu bahawasanya membaca surah Yasin sebanyak 40 kali pada setiap rukun-rukun rumah, 4 penjuru rumah ni namanya, dibacakan 40 Yasin. Yang keempat, tidak menghadkan WC. Apa WC? WC, orang bahasa Indonesia lah, WC. WC, WC. Itu jamban ke arah kiblat. Maknanya nak bina rumah, walaupun tandas ni kalau ianya menghadap ke arah kiblat, kita buang air di dalamnya tidak dikira sebagai menghadap ke arah kiblat, kerana khusus bangunan tersebut dah dibina untuk tandas. Dari segi hukum fiqahnya, adabnya, maksudnya tak dikira menghadap ke arah kiblat. Tetapi apabila kita permulaan nak buat benda ni, kita boleh setting sendiri. Okey, ni kiblat sini, rumah saya nak buat ni, pastikan tidak menghadap ke arah kiblat, supaya walaupun saya buang air di dalam tandas tersebut dikira tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi kerana nak menghormati arah tersebut, dan saya ada kekuatan, ada apa kata, ada keupayaan untuk membina tandas yang tidak menghadap ke arah kiblat, maka boleh buat. Tapi kalau kita balik ni, pelajar-pelajar balik rumah tengok arah kiblat, ayah rumah kita ni memang tandas menghadap ke arah kiblat, kena pecah kan ni ustaz kata. Jangan, tak perlu kita buang air di dalam tu tidak dikira sebagai menghadap ke arah kiblat, kerana bangunan tersebut memang dikhaskan untuk buang air. Kecuali kalau kita buang air di luar bangunan, di kebun, di padang pasir, yang ni kena tahu manakah arah kiblatnya. Pun begitu, dalam konteks kita nak membina rumah ni, afdalnya kita kena tahu arah kiblat, dan pastikan tandas yang kita nak buat ni memang dah tak menghadap ke arah kiblat. Faham Faham Kadang-kadang kita terlepas pandang, ke surau pun kadang macam itu. Sini taklah yang kita nampak kan, menghadap ke arah sini, maknanya dia menganankan dan menganankan kiblat. Okey. Sekarang kita cek setengah-setengah tandas masjid dan surau, dia tak tahu. Tapi tak apa. Kerana apa? Itu bangunan yang dikhaskan untuk buang air. Tidak mengapa jika menghadap ke arah kiblat. Tapi ada lagi satu cara, tak sesuai ustaz, memang dah menghadap ke arah kiblat ni, tandas kita, rumah kita, kita pecahkan mangkuk dia, alihkan. Itu paling kurang, taklah kos dia berlipat kali ganda, bangunannya dipecahkan. Tapi kalau tak dipecahkan pun tidak mengapa. Baik. Yang kelima, mengadakan walimah wakirah
tasyakkuran pada acara keselamatan rumah, iaitu dengan membaca Al-Quran dan Maulid Nabi SAW. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah dijelaskan, al-walimatu lil bina' hiya mustahabbatun wa tusamma al-walimatu lil bina' wa kiratun, wa qad dzakara ba'du Syafi'iyyah qawlan biwujubiha li'anna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qala ba'da dzikril walaimi wa minha al-wakirah wala urakhisu fi tarkiha. Hukum mengadakan walimah setelah walimah ni kita bukan semata-mata kahwin, maknanya ada majlis yang dikhususkan untuk sebelum membina rumah. Hukum mengadakan walimah setelah selesainya membangunkan rumah. Ini biasa kita buatlah. Dah buat rumah, lepas tu ada majlis kesyukuran rumah baru. Biasa tak? Biasa. Kadang-kadang kita bukan rumah baru, rumah kita pindah rumah. Rumah ni sebelum ni dah ada orang duduk, kita masuk rumah ni, kita orang kata penghuni yang baru. Kita buat juga majlis ni. Boleh? Pun boleh. Hukum mengadakan walimah setelah selesainya pembangunan rumah adalah sunnah, dan walimah tersebut dinamakan waqirah. Dan sebahagian ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahawa hukum walimah waqirah adalah wajib sebahagiannya je. Hal ini dikarenakan Al-Imam Syafi'i telah menyebut bahawa di antara jenis-jenis walimah adalah walimah waqirah, dan aku tidak mengizinkan untuk ditinggalkannya. Kita duduk tempat baru, kita membina rumah baru, selepas itu buat majlis kesyukuran. Maksud apa perkataan waqirah tadi, walimah tadi, maksudnya apa? Ialah majlis kesyukuran untuk perkara-perkara ni. Rumah baru pindah. Satu benda yang kadang-kadang kita jarang kita buat, kenderaan baru. Memiliki kenderaan baru pun kita digalakkan untuk buat majlis ini kesyukuran. Kerana kenderaan yang sehat, yang baik, memudahkan untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu perkara yang penting juga. Kerana ada manusia yang kata saya tak boleh nak datang masjid sebab tak ada kenderaan yang elok, mungkin jalan kaki saja. Tetapi apabila seorang hamba dikurniakan oleh Allah SWT kenderaan yang baik, yang sempurna, dan dia niatkan untuk menggunakan kenderaan tersebut untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyempurnakan kurniaan tadi Allah. Alangkah baiknya jika dengan kurniaan tersebut dilaksanakan majlis walimah tadi, maksudnya majlis kesyukuran pun. Kenderaan baru, kereta baru lah. Kita biasanya lah, kita pun jarang juga nak lakukan perkara ni. Setengah-setengah ustaz dia dapat kenderaan baru, dia buat majlis kesyukuran. Benda nampak macam kenderaannya bukan rumah, kenderaan itu pun digalakkan untuk perkara tersebut. Sebagai tahdithun ni'mah, menceritakan nikmat. Bukan berbangga diri dengan nikmat-nikmat tersebut, tapi memberitahu tentang nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Itu juga adalah satu benda yang harus, yang bagus. Yang keenam, membaca surah Al-Baqarah setelah selesai pembangunan rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi al-baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, iaitu tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Ada ustaz Al-Quran tapi tak pernah buka. Satu set cantik, beli kat Mekah, Madinah, mahal, setiap ada nama. Sekarang pergi Mekah, kulitnya tu boleh tulis nama kita khas, buat hadiah ke apa tu, cantik lah, alhamdulillah. Tapi rupanya sampai ke tanah air hanya dia jadi perhiasan di dalam almari-almari. Jadi jangan dibuat perhiasan, jadikanlah ianya untuk dibaca di dalam rumah kita, kerana kita tak nak jadikan rumah kita sebagai kuburan. Tidak ada bacaan Al-Quran, walaupun perhiasannya cantik, hakikatnya seperti mana? Kuburan. Kenapa? Kuburan senyap, sunyi, tidak ada cahaya. Jadi cahaya itu datang daripada Al-Quran dan hadis yang dibaca.
Sebab tu Al-Quran, kalau kita tak mampu nak baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Niat untuk apa? Saya boleh baca di rumah saya supaya rumah saya tidak menjadi sebagai kuburan. Rumah saya bercahaya-cahaya. Kemudian apabila kita dah boleh baca Al-Quran, kita boleh baca hadis Nabi SAW pun ada cahayanya. Kan? Apa-apa hadis lah, hadis 40 ke, hadis Imam Nawawi ke, hadis apa-apa hadis dalam buku hadis, kerana setiap hadis tersebut telah keluar daripada mulut Nabi SAW dan ini bercahaya, dan cahaya itu adalah khususiat, keistimewaan pada hadis Nabi SAW. Walaupun kita yang baca, tetapi setiap pembacaan hadis dan ayat-ayat Al-Quran ada cahayanya. Perlu dibaca di rumah-rumah kita, bukan di madrasah je. Kat madrasah kita ngaji banyak, ustaz suruh baca hadis, ustaz suruh baca ayat Al-Quran, balik kita tak baca, rugilah. Kerana ada orang yang mana nak baca ayat-ayat Al-Quran tak mampu, tak boleh lagi nak belajar, tak boleh lagi nak baca. Jadi kita yang boleh baca, kalau boleh senantiasa baca. Asal masuk dalam rumah je tuan dia, mulut kita senantiasa baca Yasin, Baqarah, tak semua, paling tidak pun separuh juzuk 1, ataupun akhir surah Al-Baqarah. Kerana Al-Baqarah ni dia adalah surah yang pendinding. Dalam Al-Quran kalau tanya pendinding apa? Al-Baqarah. Masya Allah panjang ustaz, tak ada surah yang pendek. Baqarah. Baqarah adalah pendinding. Saya dulu masa belajar dulu, setiap waktu petang ada buat bacaan Baqarah keliling ma'had kita. Kadang-kadang gangguan-gangguan. Pelajar-pelajar ni duduk asrama kadang gangguan macam-macam. Orang kata apa? Histeria lah, malam ngigau lah, gangguan jin ke apa ni. Setiap hari 2 pelajar dilantik untuk baca surah Al-Baqarah keliling. Baca daripada mula habis sampai surah Al-Baqarah tu dibagi-bagikan. Kadang-kadang 6 orang. 2. Mula daripada sana, yang ni mula daripada sini dan bertembung. Ni baca 1/3 juzuk, ni 1/3 juzuk, ini 1/3 juzuk. 1/3 surah. Habis. Bukan kita baca semua daripada awal sampai akhir, kita bagi-bagi. Setiap hari ada yang membacanya. Ustaz kita dapat kenderaan baru. Masya Allah. Tahniah ustaz dapat kenderaan baru. Okey, petang ni awak kena baca surah Al-Baqarah untuk kenderaan saya. Pernah buat amalan tu? Tak pernah itu. Supaya kenderaan ni dilindungi. Bacalah. Masuk dalam kereta. Ustaz pun bagus pula ikram, bukakan aircon. Okey, baca surah Al-Baqarah. Jangan keluar daripada kereta ni selagi mana tak sempurna bacaan. Habis. Anak-anak Hafiz ni habis dalam masa kurang daripada 1 jam. 6 orang baca. Bagi-bagikan. Jangan baca semua memang tak banyaklah. Bagi-bagikan surah Al-Baqarah. Secara tak semana-mana surah tersebut jadi lancar, cair, mudah kan. Surah Baqarah senang je, nak buat tasmih tak ada masalah sebab hari-hari dah baca. Hafalan yang mula-mula kita hafal surah Al-Baqarah. Kerana dalam Islam surah Al-Baqarah ada pendinding. Orang tanya apa pendinding yang kita boleh laksanakan, tak payah cari banyak ayat-ayat Al-Quran yang mungkin ambil dari sana ambil di sini. Terkhususkan surah Al-Baqarah itu adalah sebagai pendinding rumah kita, kenderaan kita, harta milik kita. Baca surah Al-Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, iaitu tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Syaitan itu dengan surah Al-Baqarah khususiat. Surah Al-Baqarah sendiri, bukan surah-surah yang lain, akan lari daripada rumah tersebut. Lari daripada kenderaan yang telah dibacakan surah Al-Baqarah. Dia akan lari daripada harta benda kita yang telah dibacakan surah Al-Baqarah. Mungkin kita tak pernah buat tapi boleh buat. Tak mampulah, mungkin tak semestinya sekali baca. Contoh kata kita boleh hari ini 1 juzuk, juzuk 1, besok sambung lagi juzuk 2, besok sambung lagi juzuk yang ketiga, habis, halas kan. Bagi-bagikan supaya sempurna satu surah tu untuk harta benda kita, menjadi pendinding harta benda kita, rumah kita, kebun kita, ladang kita. Kadang-kadang kita tak mampu nak jaga,
Tapi rupanya dalam Islam ada pendinding yang terbaik. Kan? Kebun tu jauh. Kan? Kadang-kadang rumah kat sini, kebun kat Perak. Apa nak kena buat? Baca surah Al-Baqarah. Sambil baca keliling. Satu hektar, 1 ekar tanah tu baca. InsyaAllah. Kita tak ada pun tuan-tuan, surah ni yang menjadi pendinding kepada harta benda kita. Yang ketujuh, tadi apa? Rumah tadi kan, rumah baru dah dibina, kita baca surah Al-Baqarah. Bukan majlis kesyukuran ya, boleh minta tolong anak-anak yang dah hafiz Al-Quran ni untuk bacakan surah Al-Baqarah untuk harta benda kita yang baru, rumah yang baru, bangunan yang baru, insya-Allah. Yang ketujuh, bersedekah dengan harapan agar Allah SWT memberi seluruh kebaikan yang terdapat pada rumah tersebut dan menjauhkan dari seluruh keburukannya. Sedekah tu dikhususkan untuk supaya Allah SWT memberikan kebaikan terhadap harta tersebut. Macam kita nak bermusafir kan, mana-mana, dulu orang datuk nenek kita kata pergi mana-mana jalan-jalan jauh, kita bermusafir, travel, bagi makan ke orang. Sebenarnya bukan datuk nenek kita cakap, Nabi dah beritahu bahawasanya khususiat untuk kita bermusafir, sebelum kita bermusafir kita kena melaksanakan sedekah. Jemaah yang nak pergi umrah, pergi haji ni, kita beritahu siapa yang tak sedekah lagi khusus untuk perjalanan ni, untuk diselamatkan perjalanan ni, tolong laksanakan sedekah. Niat untuk perjalanan ini supaya Allah SWT pelihara. Sama juga dengan bangunan yang kita baru bina, rumah baru bina, bangunan baru bina, ma'had tahfiz baru bina. Sedekah untuk permulaan ni. Sebab tu kita laksanakan majlis kesyukuran, sedekah bagi makan. Panggil anak-anak yatim, sedekah kepada anak yatim. Anak-anak tahfiz, sedekah. Supaya bangunan yang kita bina mendatangkan banyak kebaikannya. Banyak kebaikan. Mulakanlah satu-satu benda tersebut. Kalau kita rasa kita baru buka kedai, beli bangunan kedai, jangan kita mula-mula dah start kedekut dah. Nanti dulu sedekah, nanti dulu tunggu modal dah masuk baru. Tak, kita kena beri dulu. Panggil apa-apa anak-anak yang kurang berupaya, anak-anak yatim lah terutamanya, kita bagi dia makan, sponsor lagi dia tuan-tuan boleh, supaya kebaikan yang kita laksanakan tadi tawasul untuk supaya Allah SWT berikan juga kebaikan daripada bangunan harta benda kita. Jangan kita mula-mula dah start kedekut. Tak. Kita mulakan bagi dulu, Allah akan bagi yang lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi. Yang ke-8, jika pembangunan rumah telah selesai, maka dianjurkan untuk membaca ayat Al-Quran berikut ini selama 3 hari secara berturut-turut, iaitu pada saat pagi dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayat ni dibaca selama 3 hari berturut-turut. Untuk bangunan yang baru dibina, kedai yang baru dibina, madrasah atau masjid yang baru dibina, tuan-tuan mulia, ayat Al-Quran perlu dibaca. Ayat Al-Quran perlu dibaca ke atasnya. Ayat tersebut dibaca sebanyak 3 kali. 3 kali je. Kemudian membaca doa di bawah ini sebanyak 3 kali. Allahumma ya man falaqal bahr li Musa ibni Imran wa najja Yunus min batnil hut wa sakhkhara al-fulka liman syaa. Antal alimu bi'adadi qatril bihar wa dharratil rimal ya khaliq asnafi ajaibil makhluqat. Ini semua doa-doa yang boleh kita baca khusus untuk setelah selesainya satu-satu pembinaan. Daripada kitab Al-Wasail Asy-Syafi'iyah dijelaskan, jika doa tersebut dibaca di rumah yang baru selama 3 hari berturut-turut pada waktu pagi dan malam, maka rumah tersebut akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, aman dan terjaga dari gangguan jin yang buruk. Kita rasa gangguan-gangguan ni rumah-rumah lama, rumah baru pun kena buat. Rumah baru pun kena buat. Kadang-kadang kita pun
pindah ke rumah yang mana sebelum ni ada orang duduk dah, dia tinggal lama, itu memanglah. Yang ini yang baru pun perlu dimulakan, dihiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dihiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan, tak semestinya harta benda yang dalam tu menjadikan ia yang cantik, tapi dihiasi dengan ayat Al-Quran pun lebih hebat. Kadang-kadang bila rumah yang banyak dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya, suasananya aman, tenang, sejuk, tak panas. Walaupun orang kata aircon tak ada, tetamu datang, Masya Allah, rasa tenang hidup rumah ni. Kerana apa? Selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tempat pengajian kita, itu tempat yang paling berkat tu. Kerana apa? Hari-hari kita bacakan ayat Al-Quran di tempat tersebut. Sebab tu kalau kita masuk dalam kelas, anak-anak pelajar kesekian, jangan selalu ubah tempat. Mana yang telah diputuskan, diminta untuk ustaz untuk duduk di tempat itu, duduklah tempat itu sampai bila-bila, kalau boleh. Mana jangan ditukar. Kecuali kalau kita nak tasmik, kita kena pergilah. Tapi tempat yang kita duduk untuk menghafal tu, tempat itulah tempat yang malaikat sering lihat kita untuk baca Al-Quran. Dia akan bagi banyak ilham, keberkahan, bantuan. Jangan suka tukar-tukar tempat. Jangan suka tukar-tukar tempat yang khusus. Baik. Yang ke-9, membaca ayat berikut ini setiap akan masuk ke rumah. Walaula id daqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Selalu dengar ayat yang ke-39 daripada surah Al-Kahfi. Yang ke-10, membaca surah Yasin pada setiap tangga rumah. Masya-Allah, banyak tangga, kena banyaklah baca Yasin. Rumah tak ada tangga, tak ada tempat nak baca Yasin, tak. Baca je Yasin sekali pun paling tidak, tuan-tuan. Jika rumah yang mana kata kalau rumahnya banyak tangga, rumah tu besar, betul tak? Banyak tangga, biasanya rumah tu banyak sangat tangga, tinggi sangat, maka rumah tersebut diberitahu oleh Syekh bahawasanya setiap tangga tersebut dibacakan Yasin padanya. Yang ke-11, menyediakan ruang tamu khusus laki-laki dan ruang tamu khusus perempuan, iaitu dengan tujuan agar tidak terjadi percampuran antara tamu laki dan perempuan, sehingga nantinya akan terjadi saling memandang, dan hal ini hukumnya adalah haram. Paling tidak apa yang kita kena buat, ada ruang laki, ruang perempuan. Kadang kita biasa kita mencampurkan laki dan perempuan tu, kadang kita biasa. Sebenarnya tuan-tuan, perkara yang haram tetap haram. Sebab tu kalau saya sendiri bawa jemaah, setiap kali kita bagi tazkirah, walaupun di tempat yang baik, kita kena asingkan laki dan perempuan. Kerana malaikat akan bersama kita. Jika tidak, malaikat tidak akan bersama. Ustaz, saya datang dengan isteri saya, takkan saya tak boleh duduk sekali? Sekejap je. Ni majlis zikrullah. Seperti macam sekarang ni, majlis zikrullah, majlis tazkirah, kuliah tuan-tuan. Kerana apa kita asingkan antara lelaki dan perempuan? Ini adalah majlis para malaikat. Kalau kita campurkan lelaki dan perempuan, malaikat sendiri tidak akan bersama kita. Ini pantang malaikat. Sebab tu amat dipertekankan untuk diasingkan. Kalaulah satu masa nanti dapat sekolah kebangsaan ke sekolah rendah, dapat diasingkan lelaki dan perempuan di antara pelajar tu, terbaiklah. Malaikat tu bersama sendiri. Apabila malaikat bersama, sifat malaikat tu akan bersama dengan kita, terutamanya anak-anak kita. Selalu kita asingkan di antara lelaki dan perempuan, malaikat akan bersama. Apa sifat dia? Sifat taat. Kalau mereka selalu ikhtilat, mukhtalif, ataupun diorang ni selalu bersama lelaki dan perempuan, tak ada niat apa-apa pun, sebenarnya malaikat tidak akan bersama dengan mereka. Tu dia cakap tak nak taat tau. Cakap tak nak taat sebab apa? Dia dah biasa malaikat tidak bersama. Majlis yang ada malaikat, insya-Allah kita akan dapat sifat taat. Oh, ya ke? Saya terima. Cakap sekali je, Ustaz cakap sekali je boleh taat. Sebab apa? Senantiasa berada dalam majlis yang bersamanya malaikat, yang mana malaikat adalah sifatnya taat. Dia tak pernah mengingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT ciptakan malaikat dalam keadaan rukuk, dia rukuk sampai kiamat. Dia tak kata, hari ni macam tak best lah nak rukuk, hari ni saya tukar posisi. Tak, dia taat sampai kiamat.
Ketaatan yang paling hebat ialah ketaatan para malaikat. Jika kita senantiasa berdamping dengan orang malaikat, insya-Allah. Orang kata pelajar tu hebatlah macam malaikat. Bagus dia ni. Baik dia macam malaikat. Dia sebab apa? Senantiasa berdamping dengan malaikat. Jadi malaikat ni yang biasa kita dengar, dia tak suka benda-benda malaikat tak suka percampuran lelaki dan perempuan, benda-benda yang busuk kan. Apa lagi malaikat tak suka? Dia suka wangi-wangian. Sebab tu kalau mengaji kan, tak mandi pun tak jadi. Kena rajin mandi kan, mandi pakai minyak wangi. Dulu majlis zikrullah, kuliah ni pun sering memakai wangi-wangian kerana ini ya benda yang disukai oleh para malaikat. Sebab tu kita kalau mengaji jangan biasa berdamping dengan benda-benda yang busuk, susah nak menghafal. Suka pakai minyak wangi, sering membersihkan diri, malaikat akan bersama kita, mudah hafal. Menyediakan ruang tamu khusus lelaki dan wanita. Kalau ada tetamu datang tetap nak duduk sekali, itu bukan masalah kita. Jika kita dah kata ni ruang wanita, ni ruang lelaki, maka kita dah buat yang terbaik. Walaupun kalau saudara, orang kata sanak saudara, tak apalah kan, tak ada kena. Jika yang datang tu orang yang luar daripada keluarga kita, tetap wanita di sana, lelaki di sini. Satu benda lah yang terbaru saya tengok kan. Ini ada kena-mengena yang terbaru lah. Tuan-tuan biasa tengok World Cup kan? World Cup sekarang ni, satu perkara yang terbaik yang saya pernah nampak, perasmiannya tak ada wanita. Ada wanita tapi pakai niqab, perasan tak? Semua yang menyanyi dalam tu semua lelaki. Tak ada benda yang menarik. Orang kata biasa-biasa lah. Kalau negara lain, negara orang kafir ni tuan-tuan, Allah Akbar. Kalau tak ada wanita menyanyi, tak sah. Itu hebatnya Qatar ni. Qatar dengan Saudi, sebab tu dia Qatar ni sendiri tuan-tuan, dia dengan Saudi pun amat berbeza. Kalau Saudi nak buat World Cup, belum tentu lagi. Belum tentu boleh buat macam tu. Tak silap apa yang kita pernah nampak, semua dia akan buat. Yang Qatar ni satu negara yang bagus, alhamdulillah, keberkatan nampak. Bahkan Raja Qatar ni dia ada 2 keluarga, maknanya 2 isteri. Isteri pertama dengan anak-anak dia tak pernah masuk mana-mana media sosial, tak pernah diambil gambarnya, dan tidak terdedah dengan orang kata program istana. Isteri yang kedua dia okey, dia meraihkan suami dia biasa dalam lensa gambar, biasa nampak. Maknanya hebat mereka ni. Anak putera Qatar yang isteri pertama orangnya alim. Dia tidak mahukan kehidupan yang mewah-mewah. Dia minta satu benda je. Dia minta pada ayah dia, minta satu kapal terbang. Kapal terbang, saiz kapal terbang, bukan jet ke apa. Saiz kapal terbang tapi untuk dia seorang. Masuk dalam kapal terbang tu penuh kitab-kitab agama je. Dia akan bermusafir satu dunia untuk apa? Untuk bertemu dengan syekh-syekh, tuan guru. Hebat dia. Walaupun kaya, tapi dia tetap menitik beratkan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga dirinya, bertahu batas-batas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat banyak benda-benda positif. Kita biasa tengok World Cup, tapi yang kali ni lain sikit. Tok Imam boleh tengoklah dia punya perasmian ni, masya-Allah, bagus. Disampaikan ayat Al-Quran. Dia katakan bahawasanya banyak spanduk-spanduk, poster-poster yang cerita menyampaikan tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya orang kafir yang datang tahu mesej penting ni. Secara tak semena-mena mendakwahkan Islam itu kepada mereka. Itu selingan ya. Dan mereka memang sensitif tentang lelaki dan perempuan. Tentang lelaki dan perempuan, mereka asingkan. Tapi kalau mereka dah datang ni, mulia, yang datang bukan orang Islam, lelaki perempuan, nak buat macam mana? Tapi fasiliti mereka memang meraihkan tentang aurat-aurat ni, insya-Allah. Yang ke-12, menggantung catatan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kerana diriwayatkan barang siapa yang di dalam rumahnya terdapat catatan tentang sifat-sifat Rasulullah, maka rumah tersebut akan terjaga dari pencurian, kebanjiran, kebakaran, kezaliman, sultan ataupun penguasa yang zalim lah ni, dan penghuni rumah tersebut akan selalu dalam keadaan bahagia. Sifat Rasulullah. Tabligh, fatanah, ni semua sifat-sifat Nabi ni. Bahkan tuan-tuan, satu buku buku ni baru lagi satu kitab yang kecil yang menghimpunkan berapa bilangan ni, ribuan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh diwiridkan sebagai selawat. Kita tahu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu perbezaannya sikit saja. Banyak nama-nama Nabi yang boleh kita wiridkan yang ianya sebenarnya adalah selawat juga. Keberkatan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kalau tuan-tuan di Madinah, ramai orang tak tahu, di Madinah nak menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab apa tu? Babu Salam, dan kita akan tembus di babu Baqi' ujung sana. Sebelum pintu ujung jumpa dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang jalan tuan-tuan ni sebenarnya di dinding-dinding tu kerajaan Osmani telah letakkan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ujung sampai ke ujung. Punyalah banyak, tak ada satu pun yang bertindan. Maknanya daripada yang kat sini dengan yang kat sana tak sama. Setiap satunya tidak sama. Masya-Allah. Jadi sifat Nabi, nama-nama Nabi, selawat-selawat Nabi seringlah kita gantungkan di rumah-rumah kita. Diletakkan di rumah-rumah kita. Supaya penghuni rumah tersebut terjaga daripada kecurian, kebanjiran, kebakaran, kezaliman, sultan atau penguasa yang zalim, dan penghuni rumah tersebut akan selalu dalam keadaan bahagia. Insya-Allah. Selain kita boleh letak apa biasa, lambang gambar Kaabah, gambar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, nama-nama Nabi, selawat-selawat Nabi ni boleh kita gantung-gantungkan. Ini kalau gantung semua penuh ni. Rumah besar macam mana pun penuh, sebab banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiaskan cantik. Ini orang tanya apa tulisan Arab banyak-banyak ni? Ini semua nama Nabi. Masya-Allah. Kerana kita bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita letak nama-nama mereka. Baik. Yang ke-13, saat proses pembangunan rumah, maka janganlah melakukan perkara-perkara adat istiadat yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis, atau amalan salafus soleh seperti menyembelih haiwan khusus untuk rumah baru. Bukannya sembelih itu untuk bagi orang makan, tapi sembelihan tu untuk rumah baru. Itu salah tu. Sembelihan hanya untuk Allah. Jika ada sembelihan yang diniatkan untuk bangunan baru, tempat baru, rumah baru, itu salah. Itu salah satu benda yang salah lah. Kemudian membuang dagingnya. Dia sembelih lepas tu buang dagingnya. Atau menghembur-hemburkan makanan ke tanah. Campakkan makanan ke tanah. Atau memecahkan telur ayam dan lain dan sebagainya. Ini adat istiadat orang-orang kafir mungkin, ataupun orang-orang Islam tapi sebenarnya tak ada asal dan tak ada dalil, perlu tinggalkan. Apa yang kita baca sebelum ini ialah amalan-amalan dengan banyak memperbanyakkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran kepada rumah-rumah baru, kenderaan baru, tempat tinggal yang baru. Sekarang kan ada orang masuk rumah baru, kan? Contoh kata dia pindah rumah baru. Ni sebelum ni rumah ni ustaz, rumah orang Cina contoh kata. Nak samak dah ustaz. Tapi masih lagi tak biasa, macam takut lagi. Bacakan ayat Al-Quran, buka MP3 surah Al-Baqarah, tak mampu, pasangkan. Buka MP3 Al-Quran, YouTube. Itu salah satu, itu paling mudah lah. Yang sebaiknya kita baca, kita sendiri baca. Kita sendiri baca. Kalau tak mampu, ada suara yang dilantunkan di dalam rumah tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-14, menulis nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini, karya Al-Imam Ibnul Jauzi, kemudian dipajang di dalam rumahnya. Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashim Manafun Qusay Ma'a Kilabin wa Muratin wa Ka'bun Du'ay Ghalibun Fihrun Malik wa Nadrun Kinanah
wa huwa ibnu Khuzaimah wa mudrikatun Ilyas ma'a mudarin tala nizarun ma'addun thumma adnanu sahad. Ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis dan dipamparkan, digantungkan di rumah-rumah kita, masya-Allah. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menjelaskan, man hamalaha aw qalaha aw kanat indahu aw min kulli makruhin wa hufiza fi nafsihi wa malihi wa ahli wa dhurriyyatihi. Barang siapa yang membawanya, nasab-nasab Nabi ni, nama-nama nasab Nabi ni, atau membacanya atau meletakkan di posisinya, di sampingnya maksudnya, maka dia akan mendapatkan keamanan dari seluruh perkara yang kurang baik atau kurang disenangi, dan dirinya akan terjaga, begitu pula hartanya, keluarganya dan juga anak keturunannya akan terjaga, akan terpelihara. Ini nama-nama nasab Nabi ni kita letaklah. Selain kita letak nama anak-anak beranak kita, boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang berkat nama-nama Nabi, sifat-sifat Nabi, nasab-nasab Nabi, tuan-tuan mulia, kita letakkan. Yang ke-15, membaca dan menulis selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ini sebahagiannya sebenarnya. Sebenarnya selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam kitab tersebut, tuan-tuan, kitab terkecilnya. Telah dikecilkan untuk dibukukan supaya dibawa mudah ke mana-mana. Kitab selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi ma waqa'a zilluhu ala al-ardi qattu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi ma zahara bawluhu ala al-ardi qattu. Banyak ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita letakkan di rumah kita. Di dalam kitab Mukhul Ibadah dijelaskan faidatun, artinya barang siapa yang membaca 10 macam selawat tersebut dalam sebuah rumah, maka rumah tersebut akan terjaga dari kebakaran, dan barang siapa yang meletakkannya di sebuah rumah, maka rumah tersebut akan terjaga dari pencurian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia mampu nak menjaga nama Nabi. Semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang manusia pun yang menggunakan nama Muhammad. Kerana Allah kuasa, mampu untuk beri kemuliaan kepada nama Muhammad, Allah pelihara, tak ada seorang pun guna. Sedangkan Muhammad sebenarnya terjemahannya yang dipuji, maksudnya dalam bahasa Arab biasa je. Tapi Allah SWT orang kata Allah SWT tidak bayangkan ataupun mencampakkan hikmahnya kepada seluruh manusia untuk mana-mana bayi digunakan nama Muhammad, kecuali apabila telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan nama Muhammad. Lepas tu kita pula Muhammad itu, Muhammad ni, Muhammad tu, Muhammad ni. Kerana mulianya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan keberkatan nama Muhammad tadi, tuan-tuan yang banyak, tuan-tuan, kita letakkan di rumah kita, nescaya Allah SWT beri keberkatan, perlindungan yang sama insya-Allah kepada rumah kita, harta benda kita. Yang ke-16, berniatlah yang baik ketika akan membangunkan rumah. Di antaranya yang pertama, niat agar rumah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat beribadah untuknya dan keluarganya, kerana suatu rumah akan menjadi tenteram, berkah dan mulia jika oleh penghuninya diisi dengan berbagai amal ketaatan. Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, syarrafallahu al-makan bi ahlihi al-makanu bil makin. Allah SWT akan memuliakan suatu tempat kerana penghuninya, kerana kemuliaan suatu tempat itu tergantung kepada penghuninya. Jadi jika kita dah ada rumah yang kita amat sayang, kita kumpul duit, lepas sudah dapat buat satu rumah, dia tidak akan menjadi kemuliaan kepada kita jika kita tidak membacakan ataupun beribadah di dalamnya. Sebab tu kita banyak kata, kalau saya beribadah kat sana macam mana masjid. Tuan-tuan, masjid ni solat fardu. Semua solat-solat kita, solat-solat sunat kita kalau boleh kita buat di rumah, supaya rumah kita pun macam surau kita, macam masjid kita. Sebab tu kalau ada orang lepas sembahyang terus dia balik, dia tak sembahyang sunat kat sini, rawatib dia, tuan-tuan, yakin bahawa kita jangan sangka buruk. Dia akan solatkan, dia menyempurnakan solat rawatib dia di rumah. 2 rakaat, 4 rakaat di rumah.
sebab dia nak himpunkan seluruh amalan-amalan yang baik ini di rumahnya. Kan? Jadi itu niat orang mukmin nak jadikan rumah ni sebagai tempat yang beribadah. Selepas masjid, rumah dia lah tempat beribadah. Bukan sekadar untuk tempat tidur, bukan sekadar tempat makan, bukan sekadar tempat bersembang, kan? Bukan sekadar tempat menonton televisyen, tetapi tempat beribadah. Memang terbaiklah siapa yang boleh buat rumah, dia ada khususkan satu tempat yang mana kat sini tak boleh nak duduk kecuali orang yang solat. Kat sini tak boleh nak duduk kecuali orang yang bertilawah Al-Quran. Kat sini tidak boleh duduk kecuali mereka-mereka yang berzikir pada Allah SWT. Kat sini tidak boleh duduk kecuali orang yang membaca hadis Nabi SAW. Khususkan. Kalau tak ada lagi kita boleh buat, walaupun rumah kecil. Tempat ni khusus. Kerana apa? Kalau dah dikhususkan, tempat ni bukan masjid. Jika wanita yang dalam keadaan uzur pun boleh masuk tempat tersebut, boleh beribadah, zikir khusus di situ. Tak macam masjid, tuan-tuan. Masjid memang kena diimarahkan. Rumah kita juga, tuan-tuan, perlu diimarahkan sehingga rumah kita bercahaya-cahaya seperti masjid. Sekarang kita nampak Masjid Nabawi, masjid apa? Baitullah, masjid-masjid di kampung kita. Jangan kita lupa rumah kita pun boleh jadi macam masjid. Malaikat lihat rumah, oh ni rumah orang Islam, bercahaya-cahaya. Tak sama macam rumah orang kafir. Jadi sebab tu rumah orang Islam kena ada perbezaan di antara rumah orang Islam dengan rumah orang bukan Islam. Kerana rumah orang Islam dipenuhi dengan ibadah, beramal dia. Malam bukan tidur semata-mata. Kalau boleh kita bangun. Bahkan sunnah tak boleh kita mengejutkan isteri kita untuk bangun malam. Seperti Rasulullah SAW mengejutkan isteri dia supaya malam tersebut dapat dihiasi dengan amalan. Rumah tersebut hidup di sisi Allah SWT. Nak cerita rumah ni, bukan sekadar saya nak buat rumah ni, anak dah ramai dah. Bilik nak kena asing, contoh kata. Senanglah nak makan bagi rumah ni, ruangan ni selesa untuk makan, ruangan ni selesa untuk terima tetamu. Tapi waktu yang sama juga nak gunakan rumah ni untuk tempat beribadah kita. Kita tak semuanya ibadah kita boleh kita tunjuk pada orang lain, tapi sebenarnya ada ibadah-ibadah yang perlu kita khususkan hanya di dalam rumah kita. Duk nak berzikir pergi tepi jalan, nak sembahyang duha dekat tepi jalan, dekat mana-mana, tak juga. Perlu dilaksanakan di rumah kita. Itu yang pertama, niat yang pertama. Niat yang kedua, sebagai tempat untuk menerima tamu. Niat. Ni antara niat yang perlu kita niatkan apabila kita menerima membuat binaan rumah. Supaya sanak saudara dapat berkumpul, supaya rakan tahunan dapat menziarahi. Ada tempat dia. Besar, memang besar selesa, tapi bukan apa, untuk keselesaan tetamu. Niat kena ada. Jangan besar cantik tapi niat untuk menunjuk, dah salah. Tapi kalau dia buat memang besar, memang cantik, macam istana, macam masjid contoh kata, tapi niatnya untuk beribadah, untuk menerima tetamu, tu dapat pahala. Sebab tu kalau tengok rumah-rumah besar-besar, orang ni kita nampak keburukan je. Sedangkan tuan-tuan dia mungkin di sebalik pembinaan tadi, tuan-tuan dia memang betul-betul dia untuk nak digunakan supaya berkhidmat pada Allah SWT. Sebab tu di Masjid Nabi SAW, kalau kita tahu di Masjid Nabi, di keliling tu ada masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Uthman, Masjid Umar. Ini tempat-tempat yang selain daripada masjid yang mereka bersolat jemaah di sana juga tuan-tuan dia dibinakan bangunan-bangunan ni, tempat-tempat ni untuk mereka menerima tetamu. Nabi sentiasa menerima tetamu, tapi Nabi seorang. Tak semuanya Nabi boleh handle, tapi Nabi SAW cerahkan kepada sahabat-sahabat, kamu ambil yang ini. Ini orang daripada Yaman, sahabat ni ambil. Apa dia buat? Dia bagi makan, dia ajarkan agama, bagi tempat tinggal. Tempat tinggal sementara lah. Tapi bukan di masjid, ada di tempat-tempat dia. Jadi niat untuk membina rumah bangunan untuk dia, jadikan tempat-tempat untuk sebagai menerima tetamu. Yang ketiga, sebagai tempat untuk majlis ta'lim atau majlis zikir. Seorang sahabat, dia adik-beradik di Madinah. Seorang sahabat, seorang tu alim, seorang lagi dia jutawan. Dia buat rumah sebelah-sebelah. Seorang abang dia orang kaya tapi bukan alim, adik dia orang alim. Mereka mendirikan rumah ni dengan niat untuk apa? Menjadikan rumah adik dia sebagai tempat ta'lim, tempat pengajian. Dan
abang dia mendirikan rumah yang cantik di sebelahnya untuk tempat apa? Menerima tetamu. Siapa yang nak mengaji rumah adik saya, kena datang rumah saya, makan dahulu. Dua-dua dapat pahala. Rumah dia pun cantik, rumah dia pun cantik. Rumah dia macam madrasah, rumah dia macam tempat taklim, tempat pengajian, rumah dia tempat menjamu tetamu. Masya-Allah. Itu dia. Dua orang sahabat di Madinah, tuan-tuan mulia. Yang keempat, niat agar tidak mempersulit orang lain dengan cara tinggal di rumahnya kerana telah memiliki rumah peribadi. Rumah ni rumah kita. Terima tetamu, buat rumah cantik-cantik tu mulia supaya apa? Tetamu datang dalam keadaan selesa. Selesa. Semua ruang ni tetamu boleh guna. Sebab apa tuan-tuan mulia? Orang yang datang ke kampung kita tuan mulia, 3 hari kita kena jamu. Itu kena ingat tuan mulia. Jangan duk biar je. Ada orang datang dari mana pakcik? Datang daripada sini. Kat sini nak pergi mana? Nak pergi rumah anak. Kebetulan pula anak rumah dia tak ada kat rumah, contoh kata. Lambat lagi balik 2-3 hari. Kita ni sebagai tuan ataupun orang kampung di situ tuan mulia, sebagai kepada orang musafir, kena jadikan dia tetamu. Wajib. Kalau semua buat tak tahu, dosa untuk satu kampung. Wajib tuan-tuan mulia. Sempurnakan hajat dia 3 hari. 3 hari je. Sebab dia bermusafir, dia bukan orang sini. Kita menerima tetamu ni wajib ambil dia, sempurnakan tempat tinggal dia, makan minum dia, dan kita baru terlepas hak kita. Kalau semua orang kampung buat tak tahu, semua berdosa. Jadi pembinaan rumah yang kita laksanakan boleh digunakan untuk seperti ini. Ada orang datang, kita sediakan tempat tinggal. Percuma, tak ada charge. Kalau yang kena charge tu hotel. Ini sebab nak menyempurnakan hak tetamu, kamu duduk sini secara percuma. Yang seterusnya, sebelum kita habiskan, agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dibinakan rumah. Yang seterusnya juga niat untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus soleh. Mereka juga di antara orang-orang yang soleh, mereka membina rumah, membina tempat-tempat yang mulia ni, tuan mulia, maka mereka kita niat seperti mana mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Yang seterusnya, tatkala akan membangunkan rumah, maka niatlah sebagaimana niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan orang-orang yang soleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah juga, tuan-tuan mulia, sampai di suku kaum Khazraj, di sana tuan-tuan mulia, Nabi duduk di kota di Masjid Quba, ketua kampung dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetamu. Nabi berdiam di sana selama lebih kurang 4-5 hari bersama dengan ketua kampung tersebut. Jadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan mulia di Madinah menyediakan tempat untuk tetamu-tetamu yang datang daripada luar Madinah, tuan-tuan mulia. Jadi tak salah buat rumah, tapi niat kena betul. Ada orang rumah dia besar tapi niat dia salah. Ada orang rumah besar, niat dia betul. Seperti mana niat-niat yang kita dah sebutkan tadi. Maka Allah SWT bagi banyak manfaat kepada kita dan kepada ahli keluarga kita. InsyaAllah tak habis lagi. Buat rumah pun banyak. Ini nak kena tahu juga semua. Nak buat rumah tu tahu juga sunnah-sunnah dia, adab-adabnya, supaya rumah kita bukan rumah biasa-biasa. Rumah kita dikenali oleh para malaikat. Rumah kita selalu malaikat masuk. Itu tu kita nak tu. Rumah kita ni malaikat senantiasa masuk. Kerana apa? Rumah selalu dibacakan tilawah-tilawah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk amalkan apa yang ada yang kita tahu ni di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.